Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilham Hanani binti Mahmad. Nombor matrik PIB 2009. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda syariah dengan pentadbiran kehakiman semester 7. Hari ini saya ingin menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan oleh Ashabul Furud, pengertian serta siapakah golongan-golongan yang dikatakan Ashabul Furud. Ashabul Furud merupakan golongan yang telah ditetapkan bahagian mereka dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Golongan ini mendapat keutamaan untuk menerima harta pusaka berbanding waris yang lain. Fardu bermaksud takdir atau sukatan bagian yang ditentukan saham dalam syarak bagi pewaris dalam harta pusaka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bahagian mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bahagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunaskan hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seterusnya, Ashabul Furud ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pertama nasabiyah dan juga yang kedua sababiyah. Nasabiyah ni adalah keturunan, iaitu ada pertalian darah dengan pewaris. Sababiyah ni pula disebabkan berlakunya sesuatu ikatan perkahwinan dengan pewaris. Terdapat 10 orang ahli Ashabul Furud. Antaranya yang pertama ayah, kedua datuk, ketiga saudara seibu, yang keempat ibu, yang kelima nenek, yang keenam anak perempuan, yang ketujuh cucu perempuan, yang ke-8 saudara perempuan kandung seibu sebapa, yang ke-9 saudara perempuan sebapa, dan yang terakhir adalah suami atau isteri. Seterusnya saya ingin menerangkan sedikit tentang kadar pembahagian harta bagi suami, isteri dan anak perempuan. Yang pertama, suami. Suami hanya mempunyai dua keadaan bagi kadar pembahagian harta. Yang pertama 1/2 dan yang kedua adalah 1/4. 1/2 adalah jika si mati tidak meninggalkan furuk waris lelaki atau perempuan. Sebagai contoh, si mati hanya meninggalkan bapa, suami dan nenek. Jadi, bapa akan mendapat 1/2 daripada harta si mati. Seterusnya 1/4. 1/4 adalah jika si mati meninggalkan furuk waris sama ada lelaki atau perempuan. Sebagai contoh, si mati meninggalkan suami, bapa dan seorang cucu wanita, maka suami akan mengambil 1/4 daripada harta si mati. Seterusnya bagi keadaan isteri, sama seperti suami, iaitu ada dua keadaan kadar pembahagian harta. Yang pertama adalah 1/4 dan yang kedua adalah 1/8. 1/4 adalah apabila si mati tidak meninggalkan furuk waris lelaki atau perempuan. Sebagai contoh, si mati meninggalkan isteri, bapa dan saudara kandung, maka isteri akan mengambil 1/4 daripada harta si mati. Seterusnya 1/8. 1/8 adalah jika si mati meninggalkan furuk waris lelaki atau perempuan. Sebagai contoh, si mati meninggalkan isteri, anak lelaki dan bapa, maka isteri akan mengambil 1/8 daripada harta si mati. Akhir sekali, anak perempuan. Anak perempuan terdapat 3 keadaan kadar pembahagian harta, iaitu 1/2, 2/3 dan asabah bil ghaib. 1/2 adalah apabila ia sendirian, maksudnya tanpa adanya furuk waris lelaki dan anak perempuan yang lain. Sebagai contoh, si mati meninggalkan anak perempuan, bapa dan isteri, maka anak perempuan akan mengambil 1/2 daripada harta si mati. Seterusnya 2/3. 2/3 adalah apabila bilangan anak perempuan tersebut 2 atau lebih.
Sebagai contoh, si mati meninggalkan dua orang anak perempuan, suami dan nenek, maka anak perempuan akan mendapat 2/3 daripada harta si mati. Dan yang terakhir adalah baqi asabah bil ghaib. Baqi asabah ini adalah apabila terdapatnya anak lelaki. Sebagai contoh, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, bapa dan seorang anak lelaki, maka anak perempuan akan mengambil baqi asabah, yang mana ianya akan berkongsi baki 2/1 bersama anak lelaki, yang mana anak perempuan akan mengambil 1 bahagian, manakala anak lelaki akan mengambil 2 bahagian. Sekian sahaja daripada saya. Semoga segala apa yang dibicarakan dapat membantu sedikit sebanyak kepada sesiapa yang mendengar. Terima kasih, dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.